Assalamualaikum and hello everyone. Hi, how are you? Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Ya, sihat atau tak? Untuk Lighthouse pada malam ini bersama saya Asmat, dan topik pada malam ini agak istimewa sebab topik kita ni berdasarkan keadaan kita sekarang berada dekat awal-awal tahun baru ni. Jadi untuk Lighthouse kali ni kita nak bincang berkaitan dengan New Year's New Hobbies, ataupun dalam bahasa yang lebih tepat lagi kita nak bercakap mengenai habit ataupun kita punya rutin kita bila kita nak bertukar daripada bad habit to the good habit. So untuk Lighthouse pada malam ini kita nak bincang berkaitan dengan apa caranya. Okey. Lepas tu kita nak bincang kalau kita nak tukar daripada bad habit kepada good habit, so macam mana hobi yang bagus. Okey, hobi yang bagus untuk kita nak jadikan dia sebagai habit kita. So malam ni kita banyak berbincang mengenai tingkah laku lah, okay? Mengenai behavior kita. Jadi jom kita mulakan. Okey, untuk pada malam ini kenapa hobi? Okey, saya sebenarnya malam ni saya nak berbincang mengenai habit. Okey, macam mana kita nak tukar kepada habit baik ni? Disebabkan awal tahun baru ni semuanya bermula dengan azam. Okey, kita semua ada azam tahun baru, kita ada resolution yang kita nak capai. So mungkin azam tahun lepas belum lagi tercapai, kita renew balik untuk tahun ni. Jadi kita boleh bincanglah apa yang hobi yang kita boleh jadikan sebagai goals ataupun sebagai azam untuk tahun baru ni. Okey. So kalau menurut kajian itu, antara azam ataupun goals yang banyak orang nak capai pada setiap kali tahun baru adalah azam untuk turunkan berat badan. Okay, so ini adalah azam yang paling banyak tertangguh. Okay, ramai orang nak cakap nak turun berat badan, nak makan makanan sihat tapi tak tercapai. Kenapa ia tak tercapai? So malam ni kita nak bincang berkaitan dengan azam baru, hobi baru di tahun baru. Okay, so why hobi? Hobi ni perkara yang kita suka lakukan, yang kita suka buat. Bila kita buat hobi ni, kita rasa stres kita rendah, lepas tu kita rasa happy, kita rasa hidup kita ni dipenuhi dengan perkara-perkara yang produktif. So itu masuk hobi, benda yang kita suka buat. Okay? Dan selalunya benda yang kita suka buat ni kita takkan boring bila kita buat banyak kali. Bila kita repeat and repeat, bila ada masa kosong, ada masa lapang, free time, kita buat dan kita rasa happy, kita tak rasa boring. So that's why kenapa kita perlu tukar daripada bad habit tu kepada ia jadikan hobi. So seterusnya hobi ni dia mengajar kita it's okay to fail. Okay, gagal ni perkara yang biasa lah, yang semua orang akan lalui. Tapi bila kita gagal, adakah kita bangun balik? Itu adalah isu dia. Sebab setengah orang bila dia gagal, dia rasa diri dia gagal, tapi dia tak ada action, tak ada tindakan. So that's why melalui hobi kita juga boleh bangkit daripada kegagalan. Okay, so hobi juga boleh mengurangkan stres. Okay, mengurangkan stres. Ada juga kajian, banyak kajian sebenarnya yang saya baca. Hobi ni boleh mengurangkan stres. Kenapa hobi boleh mengurangkan stres? Sebab bila kita buat hobi, kita buat benda yang kita suka. And then hobi juga boleh memberi ketenangan. Setengah orang, contohlah staff ke ataupun student ke, yang setiap hari dia melalui rutin yang sama, kadang-kadang bosan. Okay, contohnya student, tiap hari pergi kelas buat assignment, pergi library, buat research dan sebagainya. So kadang-kadang kita perlukan masa untuk kita ada hobi ataupun ada me time untuk diri kita. So untuk me time, apa perkara yang terbaik adalah hobi lah. So that's why untuk tahun baru ni kita cuba cari hobi yang maybe kena dengan jiwa kita, kena juga dengan cara personality kita kan. So hobbies are great distraction from the
worries and troubles that plague daily living. So hobi ni adalah salah satu hobbies are great distraction. Maksudnya hobi ni satu perkara satu benda yang kita boleh atasi kita punya worries dan juga kita punya troubles. So macam saya cakap tadi, bila kita tak tahu nak buat apa, kan? Bila kita ada masa lapang, hobi lah tempat kita untuk meraihkan diri kita ataupun nak heal jiwa kita yang luka. Okay, and then types of hobby. Hobi ni saya boleh kategorikan kepada dua lah. Okay, ada yang fizik, ada yang bersifat fizikal dan ada juga yang recreational ataupun rekreasi. Hobi yang berkait dengan fizikal ni hobi yang melibatkan kita punya pergerakan, contohnya macam sukan, okay? And then contohnya apa lagi, running, jogging, pergi gym, apa lagi, hiking. So hobi-hobi yang berkaitan dengan fizikal. So bila hobi yang berkaitan dengan fizikal ni, kesan dia kepada diri kita pun berbeza juga, kerana bila kita sebut berkaitan dengan fizikal, dia melibatkan kita punya psikomotor ataupun pergerakan badan. And then the other type of hobby is recreational. Recreational ni kita boleh sifatkan sebagai hobi yang dia lebih kepada kita punya mind ataupun pemikiran kita. Okay, contohnya macam drawing, main puzzle, apa lagi, writing, journaling, semua itu hobi-hobi yang berkait dengan recreational, di mana ia tak menggunakan terlalu banyak kita punya kekuatan fizikal, tapi dia more kepada kita punya pemikiran, kita punya strategi thinking, kita punya creative thinking, kan? Contohnya macam melukis, mewarna, semua tu hobi yang melibatkan kita punya recreational atau tak melibat sangat mengenai fizikal ni. So, how a hobby that good for mental health? Macam mana sesuatu hobi itu yang bagus untuk kesihatan mental kita? Pada malam ni kita nak bincang, tak nak sekadar bincang hobi yang kita main sekadar suka-suka. Yang kita buat, kita lakukan just for fun. No. Kita nak bincang mengenai hobi yang boleh memberi kebaikan kepada kita punya kesihatan mental. Okay, sebab bila kita sebut berkaitan dengan hobi, dia mestilah sesuatu yang kita suka, kan? Sesuatu yang boleh mengurangkan kita punya stres, kita punya depress. So that's why ada juga kajian, banyak kajian sebenarnya, research show that taking up and practicing a hobby is good for health, especially mental health lah. So yang pertama, hobbies promote neuroplasticity. Okay, neuroplasticity ni bermaksud kekuatan kita ataupun keupayaan manusia, human being, untuk merubah kita punya struktur otak kita supaya daripada habit baik bertukar kepada habit yang tak baik bertukar kepada habit yang baik. So melalui habit inilah yang kita akan bina dan brain alter ni dia bergantung kepada kita punya pilihan dan kita punya habit. So that's why kita kena develop sebelum kita nak capai kita punya hobi tu, kita kena develop kita punya habit dulu. So daripada habit yang tak baik itu, dia mesti kena ada secara berperingkat lah, kita ubah secara berperingkat. Daripada situ, kita punya brain akan automatically alter. Okay. So yang seterusnya adalah habit teach you that failing is okay. Hobi ni, bila kita lakukan, kita rasa macam hidup kita ni dia ada banyak perkara yang kita lalui dalam seharian. Kita ada sedih, kita ada kecewa, kita ada marah. Tetapi masa untuk kita rehat daripada kekecewaan, daripada kemarahan ini adalah melalui free time.
melalui masa yang kita ada dalam kehidupan seharian kita. Sebab tu penting dalam setiap hari itu kita kena peruntukkan masa untuk diri kita, okey, ataupun me time, supaya kita ada masa untuk minda kita berehat, otak kita berehat, badan kita berehat. So bila kita ada kerehatan, bila ada rehat ni, semuanya akan berjalan dengan lancar lah. So kalau boleh cari hobi yang bila kita buat hobi tu, bila gagal kita rasa fun, kita rasa okey. Contohnya apa? Contohnya hobi main bola, kan? Bila kita jatuh ataupun bila kita gagal nak score gol, ia akan rasa satu perasaan yang kita nak bersungguh-sungguh lagi untuk capai gol kita dalam permainan bola sepak tu. Itu maksud bila kita buat satu hobi tu, bila kita gagal dalam hobi tu, it's for fun. Kita tak rasa benda tu satu kegagalan. Kita rasa benda tu boleh meningkatkan kita punya emosi kita. Alright? And then habit help reduce stress. Okay, habit juga ataupun hobi boleh mengurangkan stres kita. Science say that when you engage in activity that interests you, you are likely to have a good mood. Okay, good mood ni bila bercakap mengenai good mood, ada satu hormon yang kita panggil sebagai hormon endorfin. Okay, hormon endorfin ni dia akan dirembeskan bila kita buat aktiviti fizikal ataupun aktiviti yang mengeluarkan peluh. Okay, so that's why bila kita stres, bila kita rasa down, cuba buat aktiviti yang boleh mengeluarkan peluh lah. So daripada situ hormon endorfin akan berfungsi untuk memberikan kita happy lah. Okay, happiness, and then kita rasa content, kita rasa tenang dengan kehidupan seharian tu lah. Dan juga habit juga boleh stablekan kita punya heartbeat. Sebab bila kita buat hobi, ia berkait juga dengan aktiviti fizikal, aktiviti yang melibatkan strategic thinking. So daripada situ mungkin orang yang ada anxiety dia boleh mengurangkan degupan jantung tu. Sebab bila kita anxiety ni dia lebih kepada kita punya degupan jantung yang mengakibatkan kita rasa macam nervous kan, rasa numb. So ini satu perkara yang baiklah untuk kita punya mental health. Seterusnya habits from flow. Okay, flow ni maksud dia kita buat sesuatu tu we completely focus on what we are doing. Okay, flow ni di mana kita capai satu tahap, kita rasa tidak boleh diganggu oleh orang. Okay, contohnya macam siapa kat sini ada hobi yang melibatkan painting ataupun drawing. Bila kita melukis, sampai satu tahap kita akan sampai ke flow stage di mana bila kita melukis tu kita dah tak hirau dah apa yang berlaku dekat keliling kita. You all perasan tak bila you all melukis ataupun menulis ke, you all akan fokus terhadap apa yang you all sedang buat tu, apa yang you all sedang lukis. So itulah dinamakan flow state di mana kita rasa tenang, kita rasa kita buat benda tu sangat fokus. Okay, so bila kita buat tu dan bila kita buat hobi and then sampai ke flow state, apa kesan dia? Kesan dia emotional kita punya emosi akan mula reda, ataupun mungkin dalam keadaan kita marah and then kita buat hobi, and then bila melakukan hobi tu dia emosi kita akan mula stabil lah. Itu masuk emotional regulation. Dan juga happy mood. Okay, happy mood ni macam saya cakap tadi lah, bila kita buat sesuatu yang kita suka, dia boleh meningkatkan kita punya happy mood. Okay, so seterusnya how to decide which hobby to choose. Tadi kita dah bincang dah macam mana hobi yang boleh memberi kebaikan kita pada kita punya kesihatan mental, dan seterusnya kita nak bincang mengenai macam mana kita nak pilih hobi. Ni mungkin satu perkara yang you all mungkin tak pernah terfikir, macam mana kita nak pilih hobi kan, sedangkan hobi tu kita buat perkara yang selalu kita buat. Tapi setengah orang hobi tu dia pilih berdasarkan dia punya personality. Ada orang yang mungkin dia seorang yang fit, seorang yang sukakan physical punya aktiviti, so dia punya hobi pun akan menjurus ke arah physical hobby. So that's why personality manusia ni sangat memainkan peranan bila kita bercakap mengenai hobi ni. Sebab hobi pun ada peranan dia. Okay, yang pertama, untuk mereka yang sukakan aktiviti fizikal, macam saya cakap tadi, mungkin dia suka keluar peluh kan, dia suka pergi gym, so mestilah hobi dia akan pilih hobi yang ada kaitan dengan personality dia.
Mungkin dia akan pilih menari, dancing kan, ataupun buat brisk walking. Walking ni adalah salah satu aktiviti yang sangat mudah lah. Okay? Kalau nak turunkan berat badan ataupun stres ke, kalau rasa letih untuk berlari, cuba bermula dengan berjalan. Sebab berjalan, bila kita berjalan secara konsisten, kan, yang pertama benefit dia adalah kita boleh kita tak menggunakan banyak tenaga berbanding dengan berlari, kan, dan dalam pada masa yang sama boleh membakar banyak kalori. Ini pun bagus juga. Ataupun kepada orang yang obesiti, kan, yang mempunyai berat badan yang berlebihan, boleh juga bermula untuk turunkan berat badan ni, untuk turunkan berat badan bermula dengan berjalan. Tak semestinya terus berlari. Sebab bila kita buat satu perubahan yang sangat drastik, ia akan beri kesan kepada kesihatan fizikal. Bukan sekadar kesihatan mental, tapi kesihatan fizikal kita juga. Alright. And then yang seterusnya, macam mana kita nak pilih hobi? Mungkin kita pilih, setengah orang suka hobi yang boleh stimulate ataupun yang boleh merangsang dia punya pemikiran. So hobi yang berkaitan dengan ni mungkin hobi yang melibatkan puzzle, main puzzle, Scrabble, monopoli, kan, apa lagi, banyak lagi aktiviti yang boleh stimulate kita punya mental. Seterusnya, kepada orang yang maybe suka aktiviti outdoors, okay, aktiviti outdoors macam hiking ke, pergi berlari ataupun camping, running, semua ini perkara-perkara yang melibatkan nature kebanyakannya. Contohnya macam hiking, kan, bila kita sebut pasal hiking ni, first bila kita hiking boleh keluarkan peluh, and then apa lagi, boleh meningkatkan kita punya stamina sebab dia melibatkan fizikal, kan, dan juga dia boleh connect kepada nature. Connect kepada nature ni sangat penting disebabkan dekat nature ni dia ada, yelah, tumbuhan ni kan dia mengeluarkan oksigen. So bila kita duduk di dalam rumah ataupun orang yang suka duduk dalam rumah main phone, tengok YouTube tapi tak pernah keluar langsung, dia tak pernah dapat, so dia kehidupan dia suka mendapat udara yang segar. So that's why berbeza bila kita duduk dalam rumah berbanding kita keluar pergi connect dengan nature. Kita akan dapat satu energi yang kita tak akan dapat dekat indoors punya aktiviti. So that's why penting juga outdoors activity ni. And then seterusnya, for social butterflies, orang yang suka bersosial, juga might be can boleh jadi satu hobi yang baik untuk kita sebab setengah orang bila seseorang tu dia ada personality extrovert, okay, dia suka berkenalan dengan orang, suka ada ramai kawan, so daripada situ dia boleh jadikan hobi. Kita boleh berjumpa dengan ramai orang, dan bila kita berjumpa dengan ramai orang kita boleh bina networking, bina engagement dengan ramai orang. So daripada situ boleh memberi kebaikan untuk kita punya masa hadapan kita. Dan seterusnya lah, kalau contohlah dah tak tahu sangat, macam manalah apa hobi yang kena dengan diri aku ni. Okay, so go back to your childhood. Kembali kepada zaman you all masa kanak-kanak.
masa saya kanak-kanak, saya perasan saya suka aktiviti outdoors. Okay. Sebab lepas dulu ni cerita zaman dulu lah. Bila lepas balik sekolah mesti kita akan pergi sungai, masuk hutan. So benda tu sedikit sebanyak sebenarnya telah membina saya punya karakter. Sampai sekarang juga saya suka nature kan. Suka pergi camping, pergi berkelah dekat sungai, dekat pantai. Itu sebenarnya boleh merangsang kita punya pemikiran juga. Sebab itu kenapa kita kena go back to your childhood ni disebabkan bila sama kanak-kanak ni kita melalui zaman kanak-kanak, sebenarnya apa yang kita salah seorang psikologis yang sangat terkenal lah. Sigmund Freud ni dia berpendapat zaman personality manusia ni sebenarnya dipengaruhi oleh keadaan masa silam dia. Okey, sebab tu kita kena cuba remind balik, cuba memorize balik apa perkara yang kita selalu buat masa kanak-kanak. Dan mungkin benda itu ada di dalam unconscious mind kita, tapi kita tak pernah develop, kita tak pernah bawa keluar. So that's why cuba anda fikir apa perkara yang paling banyak anda buat masa zaman sekolah dulu, kan? Mungkin zaman sekolah dulu dia banyak wakil sekolah, betul tak? Sekolah rendah, sekolah menengah, dia wakil sekolah, main bola, main badminton. Tapi bila dah masuk ke alam universiti, mungkin disebabkan busy dengan assignment, dengan kelas dan sebagainya, dia mula tinggal aktiviti yang dia buat masa zaman sekolah dulu. So daripada situ kita boleh develop sebenarnya, sebab dia masih lagi ada di dalam diri kita, tapi dia berada di dalam unconscious mind. Macam mana kita nak bawa balik daripada perkara yang berada dalam unconscious mind ke minda yang sedar melalui kita punya habit lah. Okay, so that's why kita kena bina habit tu daripada awal lah. So seterusnya discover your creative side. Discover your creative side ni bermaksud setiap orang ni dia ada sisi kreatif dia, kan? Dia ada sisi kreatif yang kadang-kadang dia pun tak tahu yang dia ada, tapi disebabkan dia tak pernah develop personality tu, so dia tak pernah explore, dia tak pernah tahu. So daripada situ kita boleh develop juga kita punya hobi ke arah yang more kepada creative side lah. Contohnya macam painting, drawing, dan banyak lagi aktiviti sebenarnya. Alright. So seterusnya, best hobby for mental health. Tadi kita dah bincang mengenai hobi yang berkaitan dengan macam mana kita nak pilih hobi
yang terbaik untuk diri kita. Sekarang ni kita nak tengok antara hobi-hobi yang saya boleh senaraikan, di mana hobi ni dia memberi kebaikan kepada kita punya kesihatan mental. Okay, so the right hobby can give you something to look forward and keeps your mind active. Sebab tu setiap orang ni dia kena ada hobi yang betul. Maksud hobi yang betul ni adalah hobi yang berkait dengan diri dia, hobi yang kena dengan jiwa, personality dia. So bila dia buat tu, dia akan rasa enjoy. Bila kita buat sesuatu benda yang tak kena dengan personality kita, mungkin kita boleh lakukan hobi tu, tapi dia tak akan bertahan lama. Itu disebabkan kita tak mempunyai strong base dalam jiwa kita. Mungkin kita tak ada passion untuk buat hobi tu. Sebab tu dia takkan bertahan lama. Antara hobi yang baik untuk kesihatan mental kita adalah muzik. Muzik ni dia tak semestinya kita kena pandai main instrumen, kita kena pandai main gitar, main drum. Tak. Muzik ni bila kita mendengar muzik pun boleh jadi satu hobi, kan? Bila kita menyanyi juga boleh jadi satu hobi yang berkait dengan muzik. So it doesn't matter the form of the music, but the important is bila kita buat hobi yang berkaitan dengan muzik ni kita enjoy. Setengah orang dia ada band dia kan, dia ada band and then dia ada yang suka menyanyi. Sama juga dengan hobi muzik ni. Ada juga yang pandai main drum, main gitar, ada juga yang pandai menyanyi. So dia sangat luas lah. And then the other hobby is petting. Ini antara hobi, boleh katakan hobi saya juga. Saya sebenarnya suka kucing. So mungkin anda yang mendengar Lighthouse ni ada yang suka binatang kan, ada yang bela hamster, bela anjing. Sebenarnya studies show that dog reduce stress, anxiety and depression. Okay, bukan sekadar anjing tapi binatang-binatang lain. Sebab apa? Sebab bila kita ada binatang yang ada rapat dengan kita, bila kita belai, sebenarnya belayan tu sebenarnya memberi kesan kepada kita punya sentuhan. So daripada sentuhan tu boleh mengurangkan kita punya stres. Sebab apa? Sebab permukaan binatang tu kan dia berbulu kan. So bulu tu sebenarnya yang trigger kita punya stres ataupun kita boleh reducekan kita punya stres. So banyak lagi lah binatang-binatang, mungkin boleh jadi hamster ke, boleh jadi apa lagi, banyak lah kan. So pettingnya mungkin menjadi kegemaran ramai orang juga. Okay, so yang seterusnya gardening ataupun berkebun. Okay, bila kita berkebun ni, kita tanam sesuatu pokok tu kan, sebenarnya dia merangsang kita punya pemikiran. Sebab apa? Sebab bila kita tanam, kita mesti akan ada rasa yang kita nak tengok pokok tu membesar. Setiap hari kita nak tengok perubahan pada pokok tu, daripada benih, lepas tu naik pokok yang rendah, lepas tu lagi tinggi. So sebenarnya setiap hari kita ada benda yang kita boleh fikir. So daripada situ sebenarnya boleh merangsang kita punya kesihatan mental. Dan bila kita gardening ataupun berkebun ni juga, dia membawa diri kita connect dengan nature, dengan pokok, dengan daun. So daripada situ kita akan rasa ketenangan. Okay. Sebenarnya tak susah pun nak berkebun ni kan. Tak semestinya kita kena tanam pokok-pokok yang berbuah kan. Boleh jadi pokok bunga kan, pokok yang boleh menjadi hiasan dekat rumah kita, boleh jadi juga. Dia tak semestinya pokok yang berbuah lah kan, sebab setengah orang dia nak hasil daripada pokok tu. So it doesn't matter lah kan. Seterusnya dance ataupun menari. Bila menari ni of course dia akan melibatkan fizikal. Macam saya terangkan tadi, bila kita buat aktiviti yang melibatkan fizikal ni, dia akan melibatkan kita punya heartbeat, okay, which is bagus untuk mereka yang ada anxiety, mereka yang stres, okay, boleh mengurangkan stres. Dan juga bila kita membuat aktiviti fizikal ni, kita boleh merangsang kita punya hormon. So daripada situ kita boleh boost kita punya confidence, boost kita punya happy mood. So sangat-sangat bagus. Okay, bila ada klien yang datang pada saya, dia cakap dia stres, dia depressed ke, dia rasa macam down, saya akan tanya dia, dalam seminggu tu berapa kali you pergi keluar, pergi senaman, pergi buat aktiviti fizikal, pergi berlari ke, pergi buat brisk walk ke, berapa banyak you buat? So daripada situ
survey saya tu sebenarnya ramai bila orang-orang yang menghadapi stres, menghadapi down ni, dia tak bawa diri dia keluar daripada keadaan tu. So sangat, the first step is senang saja. You keluar rumah, you berjalan, you jogging, you buatlah aktiviti yang melibatkan fizikal, main badminton ke, main bola ke, asalkan you happy dengan aktiviti tu, dia boleh meningkatkan kita punya happy mood. Alright, so seterusnya, hobi yang baik untuk kita punya kesihatan mental, drawing ataupun melukis ataupun berwarna ke sebagainya. Saya pernah attend kelas art terapi, dan bila kita buat terapi seni ni, dia sebenarnya memberi ketenangan kepada seseorang tu bila kita stres kan. Sebab macam saya cakap tadi, flow state tu sebenarnya dia memberi badan dan pemikiran kita rehat. So daripada situ dia boleh menenangkan pemikiran lah. Alright. So seterusnya sukan ni aktiviti yang melibatkan fizikal juga, tapi yang bagusnya kalau sukan tu kita lakukan secara berkumpulan ataupun secara teamwork. Contohnya main bola kan, main badminton, dia melibatkan rakan-rakan. So daripada situ is not just develop our physical, tapi dia develop juga kita punya cara kerja dalam berpasukan, teamwork kita, okay, macam mana kita interact dengan kawan-kawan. So daripada situ juga boleh develop kita punya soft skill, communication skill. Alright, kita pun dah berbincang mengenai hobi, tapi apalah guna kita nak ada hobi baru tapi kita tak bina habit yang baik untuk kita nak tukar daripada habit yang tak baik kepada habit yang baik. Okay, sebelum kita nak dapat satu habit yang konsisten, kita mesti bermula daripada bawah ni. Okay, so cara dia banyak sebenarnya, tapi antara cara yang kita boleh buat adalah yang pertama, make a list. Buat satu listing lah. Kita buat satu senarai apa yang kita nak ubah dekat dalam diri kita. So bila kita buat senarai ni, kita akan lebih aware. Okay, sebab tu kita antara hobi yang baik juga untuk kita lakukan adalah journaling, iaitu menulis. Bila kita menulis ni, kita akan aware dengan kita punya pemikiran, cara fikir, kita punya emosi, and then dia boleh reflect juga masa silam kita. Okay, so bila kita nak tahu macam mana apa yang kita pernah lalui dalam kehidupan seharian kita ataupun dalam kehidupan yang lepas, melalui journaling kita baca balik. So daripada situ kita boleh ubah diri kita daripada bad habit to the good habit. Dan seterusnya, bila kita dah listkan apa yang bad habit kita tu, kemudian kita identify dia punya punca, dia punya cause. Okay, bila kita identify dia punya cause ni, sebenarnya kita nak identify jabatan yang menghubungkan kita kepada bad habit tu. Sebagai contoh mungkin orang dia nak kurangkan berat badan. Okay, mungkin azam tahun baru dia nak kurangkan berat badan. Okey, apakah punca kepada punca kepada naiknya berat badan? Of course, makanan yang tak sihat, makanan yang berminyak, makanan yang mempunyai lemak yang tinggi. So daripada situ kita kena elakkan, kita kena tahu, kita kena tahu ini punca dia dan cuba buat senarai. Okey, senaraikan apa punca-punca dia. Okey, untuk kita lebih alert. Then bila kita dah identify, cuba remove ataupun cuba singkirkan punca tu, ataupun cuba bakar jambatan. Macam saya cakap ni, punca ni adalah jambatan. So bakar jambatan. Bila kita ada mungkin orang ada yang terlibat dengan merokok contohnya kan. Kita tak boleh nak berhenti merokok. So cuba cari punca and then hapuskan punca tu. Contohnya kawan. Okay, mungkin kita bermula hisap rokok ni melalui rakan sebaya. Okay, kawan-kawan ajak merokok. So cuba jauhkan ataupun cuba cari circle yang baru supaya kita dapat sesuatu yang boleh merangsang kita punya behavior kita supaya lebih ke arah yang lebih baik lah. Okay, and then cuba reward diri kita ataupun cuba beri satu tawaran ataupun reward. Okay, bila kita ada reward ni, kita akan cuba sedaya upaya untuk capai sesuatu perkara tu. Okay, daripada bad habit boleh ke arah good habit.
Dan reward ni juga sebenarnya dia sebagai enforcement, dia sebagai penguat kita untuk capai sesuatu perkara tu. Contohnya bila you hari ni, contohnya dalam seminggu tu, you setiap hari isap rokok. Dalam seminggu setiap hari isap rokok. Cuba you limitkan dalam satu minggu tu mungkin dalam 2 ataupun ke 3 hari ataupun ke 4 hari you isap rokok, and then dalam 2-3 hari you tak isap rokok, and then bila you capai tu, you cuba reward diri you. So daripada situ akan bermulalah habit-habit yang boleh bertukarlah daripada bad habit kepada good habit. Alright. So your habit will determine your future. Sebab itu kalau sesiapa yang menonton ni dia rasa macam dia ada bad habit yang dia sukar nak ubah, okay, dalam kehidupan dia, datanglah berjumpa dengan kaunselor. Sebab kaunselor akan membimbing you all. Kaunselor dia akan cuba identify you all punya issues, and then dia akan cuba simplify apa perkara yang kita boleh buat. You all boleh bincang dengan kaunselor. Sebab itu fungsi kaunselor ni dia sebenarnya sebagai facilitator ataupun pemudah cara. Setengah orang bila dia ada isu, bila dia stres, bila dia ada masalah, dia tak boleh nak berfikir dengan cara yang rasional. Sebab itu kita memerlukan orang untuk reflect diri kita. Okay. So siapa orang tu? Kaunselor lah. Alright. So kaunselor yang boleh bimbing you all. Sebab kaunselor ni orang yang ada ilmu berkaitan dengan psikologi, ada ilmu berkaitan dengan kemahiran macam mana kita nak menyelesaikan sesuatu isu tu yang ada pada klien. Alright. So I think that's all from me. Saya harap you all dapat sesuatu yang baru, dapat perkara yang mungkin boleh trigger you punya perubahan. So daripada situ, don't start with drastic punya changes. Jangan bermula dengan perubahan yang drastik, tetapi bermula secara perlahan ataupun berperingkat. Bila kita bila berubah secara drastik, mungkin you boleh berubah, tapi mungkin ia takkan bertahan lama. Okay. So daripada situ saja untuk Lighthouse pada malam ini. Dan untuk bermula bulan 2, sebenarnya Lighthouse kita akan bertukar daripada pukul 10 malam, daripada 9 malam akan bertukar kepada 10 pagi, hari Jumaat juga. Okay. So that's all from me. Thank you so much.